Sawadika and hi everyone, I'm Lily. Sawadika dan hai semua, saya Lily. Dalam video kali ini, Lily akan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya untuk berkongsi dengan adik-adik apa yang Lily buat masa SPM dulu untuk bio, fizik dan chem. Terus teranglah cakap, Lily bukanlah bijak sangat macam gifted student gitu. Masa form 4 Lily dapat C untuk fizik. Lepas tu masa SPM bolehlah juga Lily score A+ untuk bio, fizik. Lepas tu chem Lily dapat A solid. So hari ni Lily nak share, Lily nak berkongsi dengan adik-adik apa yang Lily buat dulu masa SPM untuk bio, fizik dan chem untuk score A+. So kita start dengan kertas 1 dulu. Macam mana Lily buat dulu untuk skor kertas 1. Untuk kertas 1 ni sebenarnya kalau untuk jangka masa yang panjang, Lily akan buat soalan topikal dulu, ikut topik lah. Macam lepas cikgu ajar topik tu, kita pun buat latihan objektif untuk topik tu. Pergilah beli buku topikal dekat kedai-kedai buku, lepas tu buat. Tapi kalau SPM dah dekat macam sekarang ni, sebulan lebih sebelum SPM, Lily rasa lebih baik adik-adik pergi beli kertas model yang dah campur semua topik. Sebab mungkin kita dah tak sempat dalam masa yang terdekat ni. So kalau Lily memang akan buat macam tu lah. Buku yang Lily guna untuk praktis objektif masa SPM dulu, Lily pergi beli buku SBP. Sebab Lily rasa macam soalan dia lain sikit. Buku ni dia macam kertas percubaan SBP. Jadi Lily rasa macam soalan dia lain sikit, payah sikit. Sebab tu Lily rasa Lily improve banyak lepas buat buku tu. Tapi kalau adik-adik nak juga buat soalan topikal ikut topik-topik gitu kan, Lily rasa baik adik beli buku Pen Asia. Sebab dia ada banyak sangat soalan objektif untuk adik-adik praktis. Dalam satu topik dia ada macam 50, kadang-kadang sampai 80, memang banyak lah. Kalau untuk adik-adik yang nak sangat buat soalan topikal, ataupun macam adik-adik rasa macam ada beberapa topik yang lemah dalam bahagian objektif ni, nak sangat buat banyak soalan, nak fokus kepada beberapa topik, bolehlah beli buku tu. Tapi pada pandangan Lily, dalam masa terdekat ni baik fokus kepada buat soalan yang dah campur semua topik. Macam buat kertas percubaan SBP, boleh juga buat kertas-kertas model. Yang paling penting, adik-adik jangan skip buat soalan objektif percubaan ni. Kena buat juga. Kalau tak nak buat latihan buku ke, okey lagi, tapi jangan skip soalan percubaan. Kalau ada masa, buat sampai habis. Buat untuk semua negeri. Untuk soalan percubaan yang adik-adik dah buat, Lily nasihatkan adik-adik untuk kumpulkan semua soalan objektif dengan soalan objektif. Kertas 1 dengan kertas 1, kertas 2 dengan kertas 2. Barulah mudah untuk buat ulang kaji sebelum SPM. Cakap pasal soalan objektif ni, kalau dulu Lily buat soalan percubaan, Lily akan highlight soalan yang Lily salah. Lepas tu pergi tanya cikgu kenapa salah. Lepas tu lepas cikgu explain kenapa Lily salah, Lily akan tulis semua menggunakan pen merah kat situ. Nanti 2-3 hari sebelum SPM, mudahlah nak rujuk balik kenapa salah kan. Okey, habis pasal soalan objektif, kita cakap pula pasal soalan struktur dengan esei ni. Kalau masa SPM Lily dulu kan, dia banyak suruh berikan maksud untuk bio, fizik dan chem ni. So Lily akan pastikan Lily tak tertinggal walaupun 1 markah untuk soalan yang berikan maksud ni. So sebelum exam, Lily akan pastikan Lily dah ingat semua maksud untuk semua term mengikut topik. Lily akan baca semua maksud mengikut topik. Tapi memanglah payah nak ingat semua definition dari form 4 sampai form 5 setiap topik. So dalam video Lily yang pertama dulu, Lily pernah cakap kalau kita nak ingat sesuatu benda itu, kita kena fahamkan dulu, barulah mudah nak ingat kan. Jadi sekarang kita ada sebulan lebih lagi sebelum SPM. Kalau Lily dulu, Lily akan fokuskan untuk fahamkan dulu maksud semua term tu, fahamkan dulu. Lepas tu 2-3 hari, seminggu sebelum SPM, bolehlah kita nak hafal. Sebab kalau kita dah faham benda tu, dia jadi mudah nak hafal. Kalau adik-adik hafal saja dia punya maksud ni tanpa memahaminya,
dalam exam kalau kita panik memang akan lupa lah, memang akan lupa. So Lily rasa lebih baik kita fahamkan dulu, lepas tu kita hafal, lepas tu kita masuk exam lah gitu. Kalau contohnya masa exam tu tiba-tiba lupa yang apa kita hafal, tuliskan je apa yang kita faham. Okey, lepas tu Lily buat juga formula card masa SPM dulu untuk bio, fizik dan chem ni. Untuk bio memanglah tak banyak sangat formula, tapi kalau fizik dan chem dulu yang Lily ingat, especially fizik lah, dia banyak formula yang kita kena guna dalam pelbagai keadaan. Macam kalau keadaan ni kena guna formula ni, kalau keadaan lain kena guna formula lain. Jadi Lily buatlah formula card ni. Lily tulis formula dia mengikut topik lah. Macam topik 1, formula ni kena guna masa apa, dalam keadaan mana. Lagi satu Lily buat formula card ni sebab ada beberapa formula yang memang kita kena ingat, sebab dalam kertas soalan tu dia tak bagi. So bila kita ada formula card ni, kalau nak study last minute pun mudah lah, sebab fizik kan dia macam kaitkan banyak dengan formula. So masa last minute tu bolehlah rujuk balik formula card yang kita telah buat. Bolehlah kita tahu dalam keadaan ni kena guna formula ni. Okey, lepas tu macam mana Lily buat nota untuk biofizik dan chem ni. Untuk biofizik dengan chem ni, dia macam ada banyak lah soalan yang suruh terangkan proses tu, proses ni kan. Jadi masa Lily buat nota, Lily akan lukis gambar rajah, lepas tu tulis penerangan dia satu-satu dekat bawah. Lepas dah tulis semua penerangan tadi, Lily akan highlightkan kata kunci untuk setiap point. So masa exam Lily akan cuba ingat kata kunci yang Lily dah highlight. Lepas tu Lily akan guna kata kunci itu untuk buat ayat Lily sendiri masa exam berdasarkan apa yang Lily faham. Tapi macam mana nak ingat semua kata kunci yang kita highlight tu kan? Biasanya Lily akan gunakan akronim, gunakan lagu untuk ingat semua kata kunci yang kita dah highlight. Okay, next one, macam mana kita nak ingat prosedur dalam eksperimen kalau dia orang suruh terangkan prosedur. Kalau Lily dulu, Lily akan ingat susunan radas yang Lily dah lukis sebelum tu ataupun dalam buku nota ke apa. So dalam exam kalau jumpa soalan macam ni, Lily akan ingat susunan radas tu, lepas tu lukiskan susunan radas, rajah dia macam mana. Lepas tu barulah boleh tuliskan prosedur dia satu-satu. Jadi kalau last minute, kalau tak sempat nak baca semua prosedur tu, Lily akan pastikan Lily ingat juga susunan radas untuk setiap eksperimen. Tapi dulu Lily akan baca jugalah semua prosedur eksperimen, sebab nanti exam adalah idea sikit. Sebab memang kita kena ingat susunan radas tu, tapi kita kena tahu juga macam mana nak buat ayat dia tu. Okey, seterusnya macam mana Lily buat latihan dulu. Untuk apa-apa saja latihan, untuk structure dan essay ke. Untuk soalan structure ni Lily akan buat dulu sendiri, lepas tu Lily akan tanda. Lepas tu kalau ada point dalam skema yang Lily tak tulis, walaupun Lily dapat full mark contohnya, Lily akan tulis juga semua jawapan dalam skema tu dalam soalan yang Lily buat tu. Untuk soalan essay pula, Lily akan print out soalan tu, lepas tu tampal dalam satu kertas. Lepas tu kat bawah dia tu Lily akan tulis semua jawapan dia lah dalam bentuk point. Lepas dah buat soalan essay ni, Lily tak akan tanda sendiri. Lily akan suruh cikgu Lily tolong tandakan. Lepas tu kalau salah, Lily akan tanyalah kenapa point ni tak boleh guna, kenapa ayat ni tak boleh dapat markah. So kalau Lily dah tahu point ni boleh dapat markah, ayat ni boleh dapat markah, Lily akan stick dengan ayat tu. So kalau jumpa soalan yang lebih kurang sama, Lily akan guna point tu lah. Kalau soalan essay macam 8 markah, 6 markah, mestilah kita tak nak hilang markah kan. Lily akan biasakan diri untuk gunakan point yang sama, gunakan ayat yang sama. So dalam exam nanti pun kita akan gunakan point yang sama, ayat yang sama kalau keluar soalan yang lebih kurang sama. Seminggu sebelum SPM, apa
apa kita nak buat untuk subjek bio, fizik dan chem ni. Kalau Lilik dulu, Lilik akan baca semula soalan esei yang Lilik dah buat, soalan structure, soalan objektif dan juga nota-nota yang Lilik dah buat. Sebenarnya Lilik start buat 1 minggu sebelum SPM, start baca semua esei, struktur, objektif dan nota ni sebab Lilik tahu nanti 1 hari sebelum SPM mungkin dah tak sempat nak baca semua ni. 1 hari sebelum SPM, 5 perkara yang Lilik akan buat untuk subjek bio, fizik dan chem. First, Lilik akan baca semua esei yang Lilik dah buat mengikut topik sebelum ni. Tapi Lilik tahu tak sempat Lilik nak baca semua esei yang dah buat ni. So Lilik akan fokus kepada soalan percubaan lebih banyak lah. Lepas baca latihan esei yang dah buat, Lilik akan baca struktur pula. Untuk struktur ni fokus pada dia punya kata kunci, lepas tu skema-skema yang kita dah salin sebelum ni. Yang ketiga, ulang kaji untuk objektif. Memanglah objektif lagi lah banyak kan. Kita tumpukan perhatian kepada soalan yang kita dah highlight, soalan yang kita tulis penerangan untuk yang kita buat salah dulu. Yang keempat, Lilik akan baca semua maksud, semua definition untuk semua term mengikut topik lah. Dari chapter 1 form 4 sampailah chapter last form 5. Dan last kali sebelum masuk exam, Lilik akan baca formula card yang Lilik dah buat untuk kenal pasti keadaan ni kena guna formula apa, keadaan ni kena guna formula apa. Kebanyakan untuk fizik lah. Okey, seterusnya kalau adik-adik nak buat ulang kaji untuk subjek macam yang banyak kena baca macam bio ni, lepas tu last minute tak sempat nak baca semua, kalau Lilik dulu, Lilik tak akan guna textbook dah. Lilik akan guna buku-buku nota. Sebab dalam textbook ni dia tulis semua penerangan panjang-panjang dalam bentuk paragraf yang banyak-banyak. Jadi Lilik rasa macam susah nak cari poin yang penting. So Lilik guna satu buku ni, nama dia Bioscore. Dia ada dalam PM version, ada juga dalam English version. Jadi dia punya explanation tu dalam point semua, jadi mudahlah kita nak ingat, mudah kita nak highlightkan sebab ayat-ayat dia pun tak panjang sangat. Dia ada juga peta writing, diagram untuk mudahkan kita ingat benda tu. Sebenarnya dulu Lilik gunakan buku ni untuk buat nota Lilik sendiri, tapi kalau sekarang sebulan lebih sebelum SPM, Lilik rasa dah tak sempat kot nak buat semua nota, jadi terus guna buku tu. Jadi kalau Lilik akan terus guna buku tu, highlight, conteng apa semua dalam buku tu. Jadi Lilik rasa tu je yang Lilik nak share dalam video kali ni. Lilik harap adik-adik dapat jawab dengan baik untuk subjek bio, fizik dan chem dalam SPM dan untuk subjek lain juga. Kalau adik-adik suka konten ni, kalau adik-adik nak tengok banyak lagi video pasal SPM, bolehlah subscribe channel ni. Terima kasih, datang lagi. Bye.